Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan juga kasih sayangnya, kita diberi peluang untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, beribadat, sujud kepadanya, dan juga diberi peluang untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang menceritakan hadis-hadis daripada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sentiasa di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni seperti sebelum ini, sebulan yang lepas, sambung lagi kuliah saya insya-Allah daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Riwayat-riwayat yang dibacakan dalam tajuk kali ini masih lagi berkenaan dengan riwayat-riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan, yakni hadis-hadis baginda yang ringkas tetapi memberi makna yang mendalam kepada kita semua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Malam ni kita akan baca hadis yang ke-6 daripada Jawami'ul Kalim, yakni hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang baginda lafazkan dengan lafaz yang ringkas, lafaz yang pendek, tetapi mempunyai makna yang mendalam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah arak, jauhilah arak. Makna menjauhkan diri daripada arak ini bukan kita duduk jauh, waktu seperkara dah, tetapi maksud daripada hadis ini ialah Nabi menyuruh kita untuk menjauhkan diri daripada meminum arak. Sebab arak ni dia akan memberi kesan yang buruk kepada seseorang itu apabila dia diminum. Kalau kita duduk dekat je, tak jadi apa, dia tak memberi kesan apa-apa kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita menjauhkan diri daripada mengambil arak. Bahkan berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan haram dalam Islam. Oleh kerana Nabi suruh kita jauhkan diri daripada arak, maka hukumnya haram kita mengambilnya. Dan bukan setakat itu sahaja, apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan akal tertutup,
menyebabkan akal manusia ini tertutup, hilang dia punya kesedarannya. Arak dalam bahasa Arab dipanggil khamar. Khamar ni bahasa Melayu kalau diterjemah dia memberi makna penutup. Sebab apa? Apabila seseorang itu dia minum arak, maka dia akan menyebabkan fikiran dia, akal dia, kesedaran dia akan tertutup sehingga dia tak sedar apa-apa, hilang, tak sedar apa-apa. Jadi apa-apa sahaja yang boleh membawa kepada keadaan ini, maka hukum dia sama. Dan hukum itu tak kira lah kita ambil tu sikit je. Contoh kita kata, saya rasa je, rasa ambil cuit sikit je, nak rasa, tak memabukkan pun, tetap hukum dia haram juga. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada arak ini? Arak ni kalau ikut di permulaan Islam masih lagi tidak diharamkan. Pengharaman arak ni dia bermula di Madinah. Maknanya ketika di Mekah belum lagi. Kalau tak silap saya lah. Yang ni peringkat permulaan belum haram. Dan pengharaman arak ni berperingkat. Peringkat yang sebelum pengharaman secara total diharamkan dalam semayang. Maksudnya sebelum nak semayang tak boleh. Masa lain tak apa. Kemudian sekali barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah memberitahu bahawa arak ini adalah najis. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh manusia ini jauhkan diri daripada arak. Jadi sebab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di sini, fa innaha miftahu kulli syarrin, kerana sesungguhnya ia adalah kunci kepada segala kejahatan, segala keburukan. Kenapa Nabi sebut kunci? Sebabnya bermula daripada seseorang itu mabuk disebabkan minum arak, maka segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelum itu tertutup, tidak dilanggar, menyebabkan dia itu langgar larangan-larangan tersebut. Akal dah hilang, kesedaran dia dah hilang, menyebabkan dia jatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjerumuskan dia di dalam pelbagai masalah. Menjerumuskan dia ke dalam pelbagai masalah. Bila ambil barang terlarang ni, dia asal mula-mula je dia nak kata nak buat ubat macam-macam lah. Tapi bila lama sampai tahap satu ketagihan, maka dia merebak, makin larat, makin teruk, menyebabkan musnah kehidupan dia. Contoh di tempat kita ni macam dadah, hukum dia sama macam arak. Bila sampai tahap teruk, habis, rosak, habis hidup lah. Ada apa lah. Dan payah nak sembuh. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita jauhkan diri daripada arak. Bahkan bukan sahaja arak, apa sahaja yang boleh memabukkan, maka hukum dia sama seperti arak. Yang ketujuh, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-ajru ala qadrin nasabi, ganjaran
yakni ganjaran bagi sesuatu amalan adalah mengikut kadar payah susah amalan itu dibuat. Al-ajru ala qadrin nasabi, ganjaran pahala adalah mengikut kadar an-nasab, kesusahan amalan itu dibuat. Ini satu kaedah dalam fiqh mazhab kita pun, ini adalah satu kaedah. Kaedah disebut apa sahaja yang banyak perbuatan dia, maka banyaklah dia punya kelebihan. Sebab apa? Ganjaran mengikut kadar susah. Bila buat banyak dapat banyak, bila buat sikit dapat sikit. Sebab apa? Nak buat banyak ni, khususnya dalam bab ibadat, bukan senang. Bukan senang. Walaupun satu orang tu dia dah biasa buat ibadat, tapi dia nak tambah lagi hak lebih tu, berat juga, hak luar daripada kebiasaannya. Contohlah kata dia biasa baca Al-Quran, sehari dia baca semuka. Kita nak suruh dia naik sikit bagi jadi selai, berat. Sebab apa? Dia setting dah masa dia nak habis muka tu, hari ni mau habis muka. Nak tambah bagi jadi sehelai, tambah semuka lagi. Dia jenuh mikir, nak setting masa. Berat. Jadi atas dasar tu ganjaran dia lebih. Cuma ada juga dalam amalan-amalan agama ini, berdasarkan hadis-hadis yang lain, ulama mengatakan hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini merujuk kepada keadaan umum. Secara umumnya amal ketaatan yang kita buat ni, kalau kita buat lebih dapat lebih. Itu secara umumnya. Itu tanpa melihat ikhlas ke tak ikhlas ke, itu bahagian Allah, tak bagi Allah punya. Bukan kita nak nilai tu. Dia buat banyak, kita nak kata tak ikhlas, tak boleh. Nak menilai keikhlasan seseorang itu hanya Allah sahaja yang tahu. Kita tak tahu. Tapi secara umumnya, bila perbuatan itu, amalan itu dibuat lebih, maka ganjaran dia pun lebih. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang lain, maka ulama mengatakan bahawa ada juga ibadat-ibadat, dan bukan banyak, bukan sedikit, banyak ibadat-ibadat yang buat sikit tapi dapat banyak. Ni special. Ada ibadat yang kita buat sikit tapi dia dapat banyak, pahala dia lebih daripada orang yang buat banyak. Dalam satu kitab ada ulama letak dalam satu syair yang panjang, ibadat-ibadat yang bila buat sikit tapi dia dapat banyak, lebih daripada yang buat banyak. Antara contohnya solat fardu. Solat fardu, kita sehari ada 5 waktu solat fardu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat yang paling pendek solat subuh, kemudian maghrib, kemudian baru zuhur, asar, isyak. Dan sepakat ulama, antara solat-solat fardu yang 5 ini, solat yang paling afdal ialah solat subuh. Walaupun solat subuh tu 2 rakaat je, tapi dari segi keutamaan, kelebihan dia lebih daripada solat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Buat rakaat. Tapi kalau kita tengok dari satu segi, dari satu sudut yang lain, walaupun dia 2 rakaat, tapi waktu tu waktu susah, waktu berat.
waktu berat. Jadi buat sikit dapat banyak. Antara lain lagi solat sunat. Solat sunat. Solat sunat dia ada dua jenis. Ada solat sunat yang disunatkan berjemaah, ada solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Contoh solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, solat witir bukan pada Ramadan. Solat witir yang bukan di dalam bulan Ramadan, tidak disunatkan berjemaah. Dan solat witir ini, walaupun dia 3 rakaat sahaja, ada sebahagian ulama berpendapat solat witir ni dia paling banyak 12 rakaat. Paling banyak. Tapi sebahagian ulama berpendapat antara banyak-banyak rakaat tu mana yang afdal? 3 rakaat. 3 lebih afdal daripada lebih daripada 3. Ada dia punya sandaran-sandaran ni lah. Antara lain lagi solat tahajud. Solat tahajud, solat tengah malam, yakni solat yang dikerjakan selepas daripada kita bangun tidur malam. Walaupun kita tak niat tahajud pun dia jadi tahajud automatik. Apa sahaja solat yang kita solat selepas bangun tidur, sebelum subuh lah. Solat subuh tu memang dipanggil solat subuh dah. Solat sunat yang dikerjakan, ataupun solat selain solat sunat, kita buat solat qada contohnya, tidur malam bangun terjaga, kita pun semayang, maka dia dah jadi tahajud dah, walaupun tak diniat tahajud. Jadi solat tahajud ni ulama sebut solat sunat yang lebih baik daripada solat-solat sunat yang lain. Walaupun solat sunat lain tu kita buat banyak rakaat, lebih daripada tahajud. Dari sini didatangkan banyak, membaca sesi panjang. Antara lain lagi bacaan di dalam solat. Bacaan di dalam solat, imam baca dalam solat, solat maghrib, tak kira lah solat apa pun, dia semayang seorang ke, semayang berjemaah ke. Kalau semayang berjemaah, imam baca, yang ni bacaan surah. Kalau semayang seorang, kita baca sendiri. Membaca satu surah yang pendek tetapi habis, sempurna, lebih baik, lebih afdal daripada baca ayat yang panjang tapi tak habis. Contoh baca dalam mayang salat fardu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi habis rakaat pertama habis sesurah, rakaat kedua habis sesurah. Itu lebih baik berbanding daripada satu orang yang baca ayat yang lebih daripada bilangan ayat kedua-dua surah ini tetapi dia tidak habis satu surah. Jadi amal sikit, perbuatan sikit, bacaan sedikit, pahala banyak. Itu antaranya lah. Tetapi kaedah asasnya, kaedah asas buat amalan bila banyak dia dapat banyak. Ya, banyak. Sebahagian ulama pula kata ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni adalah berkadar ataupun mengikut banyak mana kita ikut cara yang betul dalam melakukan amalan. Yakni banyak mana kita sempurnakan amalan itu. Contohnya kita solat.
Nabi sebut dalam hadis, orang yang solat ni ada dapat 1/2 pahala, ada dapat 1/4, ada dapat 1/6, ada dapat 1/8, ada dapat 1/10 pahala semayang dia. Dan ada juga orang yang solat, Nabi kata solat dia tu tidak ada apa-apa ganjaran. Tidak ada apa-apa ganjaran. Diibaratkan seperti kain buruk yang akan dilempar ke atas muka dia sendiri. Sebab apa? Kesempurnaan dalam solat tu tidak ada. Satu kali satu orang sahabat dia solat. Selepas dia solat, dia datang jumpa Nabi. Nabi pun kata, idhhab fasalli fa innaka lam tusalli. Mugi semayang semula. Pergi semayang semula, belum semayang lagi. Dia pun pergi semayang sekali lagi. Kemudian dia datang pula. Nabi kata yang sama lagi, pergi semayang lagi. Belum semayang lagi. Dia pun pergi pula kali kedua. Kemudian dia datang pula pada Nabi. Nabi kata sekali lagi, pergi semayang lagi. Tak semayang lagi ni. Lepas tu dia beritahu pada Nabi, wahai Rasulullah, ajar saya tak pandai dah, ni boleh. Maka Nabi pun ajar dia cara semayang. Bermula daripada takbir sampailah bagi salam. Dalam solat tu, sahabat tadi dia solat terlampau laju, tidak ada tumakninah, laju sangat. Nabi suruh semayang semula. Jadi kesempurnaan solat. Jadi berkadar mana kita ikut cara tertib untuk sempurnakan amal itu, maka banyak itulah ganjaran yang kita akan dapat. Ini pandangan sebahagian ulama. Maka menjadi satu tuntutan atas kita ni. Kita nak buat ibadat ni, nak buat amal ni, dia bukan sekadar buat sahaja, tetapi kita nak sempurnakan amal tu. Sempurnakan amal. Kita buat amal tu bagus dah, betul dah. Tapi ada satu perkara lagi yang kita perlu beri perhatian, ialah macam mana kita nak sempurnakan amal tu. Kita semayang, kita sentiasa berusaha untuk memperbaiki kualiti, mutu solat kita, mutu semayang kita. Dari segi perbuatan zahirnya, kita takbir sampailah salam, perbuatan-perbuatan zahir salat. Dari segi bacaan-bacaannya, dari segi tumpuannya, tumpuan dalam salat, khusyuk. Paling susah, khusyuk dalam salat, ingat Allah Ta'ala dalam salat. Yang ni kena diusahakan. Senang ke nak boleh? Susah. Khususnya khusyuk dalam salat. Nabi bagi tahu perkara pertama sekali yang akan diangkat daripada umat ni ialah khusyuk dalam salat. Nak bagi tahu benda tu susah nak boleh. Khusyuk dalam solat ni maknanya dalam solat kita itu kita beri tumpuan 100% terhadap solat kita. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa aqimis salata li dhikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Kita semayang ni memang setan dia akan mari, dia akan bisik macam-macam dalam hati kita. Benda hak tak jumpa cari tadi, jumpa dalam semayang. Akad takbir jumpa selalu. Itu bukan sebab Allah Ta'ala nak bagi jumpa, itu setan kacau. Cari tadi, musing cari tak jumpa. Angkat je takbir nampak. Keluar pula perkataan, oh duduk situ.
Dia akan sentiasa ganggu kita. Bermula daripada kita angkat takbir Allahu Akbar, mari selalu dah. Sehingga kita pun tak sedar. Bila kita baca, mulut baca tapi kita pun tak tahu apa. Sebab dia dah auto keluar. Hari-hari dibuat sehingga dia jadi macam satu rutin, kebiasaan. Dan kita tak berasa benda tu sebagai satu amal, satu perbuatan. Jadi hak ni yang kita nak usaha. Baru semayang tu, solat yang kita kerjakan tu dia ada kualiti. Bila ada kualiti, maka di situlah adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia orang tanya, ramai orang salat tapi hari ni ramai orang salat tapi masih lagi buat dosa. Macam mana tu? Dia bukan salah solat tu, tapi salah kita yang mengerjakan solat. Kesempurnaan solat tu tak ada. Semata-mata solat, lepaslah daripada taklif tu. Tuntutan solat tu lepas, solat sah, tapi kesan daripada solat tu kurang. Kurang. Masya-Allah. Jadi kita kena ambil beratlah benda ni. Itu baru solat. Banyak lagi. Contohnya puasa. Dalam puasa, daripada mula kita puasa sampai berbuka puasa, benda apa yang kita kena jaga, apa yang perlu diperbanyakkan, apa yang perlu ditinggalkan, perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala-pahala puasa kita. Itu semua menjurus kepada kesempurnaan. Jadi kita ni setiap hari kena usaha ke arah kesempurnaan. Barulah kita akan dapat hasil daripada amal ketaatan yang kita buat. Yang ke-8, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memperelokkan cara mendapatkan dunia, ataupun maksud yang lebih senang, carilah dunia dengan cara yang baik. Carilah dunia dengan cara yang baik. Ulama mensyarahkan hadis ini, menyebut bahawa maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah kita berusaha untuk mencari rezeki kita di atas dunia ni, cari keperluan kita di atas dunia dengan cara yang sederhana. Bukan kita kata kita guna semua segala yang ada pada kita ni untuk dapatkan dia. Sampai ada orang kita tanya, oh tak ada masa rehat tu, 24 jam. Tak ada masa untuk ibadat, tak ada masa untuk keluarga, habis 100% guna untuk mencari dunia. Nabi kata cari dengan cara yang baik, yakni tanpa menyebabkan kita ini terlampau sibuk, terlampau penat, terlampau letih. Dengan makna dalam kita mencari keperluan dunia kita, kita masih lagi ada peluang, ada masa untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak berlebih-lebihan. Sebab apa Nabi kata fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Kerana sesungguhnya setiap manusia dipermudahkan, yakni Allah Ta'ala permudahkan setiap manusia ini untuk sesuatu rezeki yang Allah telah tetapkan untuknya daripada dunia ni. Kita ni sebelum lahir lagi Allah dah tetap dah rezeki kita banyak mana, sebelum kita lahir atas dunia ni. Allah Ta'ala dah tetap dah. Dengan makna kalau kita tak usaha pun, dari segi hakikatnya memang rezeki itu dah ada dah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Allah Ta'ala sebut di langit ada rezeki kamu dan apa-apa yang kamu dijanjikan. Maksudnya yang Allah Ta'ala dah tetap dah untuk kita. Dan Allah Ta'ala bersumpah fa wa rabbis samai wal ard, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya rezeki itu dan apa-apa yang telah ditetapkan itu lahaqqun, benar, pasti, mislama annakum tantiqun, seperti mana kamu bercakap. Satu orang yang boleh bercakap, pernah tak dia bangun pagi, bangun daripada tidur, dia terlupa macam mana nak cakap. Bangun pagi, tak tahu nak cakap, nak keluar percakapan, nak cakap saya, dah erti dah. Dia automatik je keluar. Jadi begitulah satu orang, rezeki seseorang itu Allah Ta'ala dah tetap dah pasti dah untuk dia, rezeki dia itu. Dan kalau ikut sebenarnya dia tak perlu unsing dah. Cuma Nabi SAW bagi tahu kepada kita, suruh cari juga, ada usaha daripada kita. Rezeki itu memang Allah Ta'ala dah tetap dah banyak mana. Dia tak akan datang lambat, tak akan datang cepat, tepat pada masa dia sampai. Tak akan lebih, tidak akan kurang, dan tak akan tertukar. Apa yang Allah Ta'ala dah tetap dah, itu pasti akan datang kepada dia. Cuma Nabi SAW beri sabda suruh cari dengan cara yang baik ini nak menunjukkan bahawa walaupun pemberi rezeki yang sebenarnya Allah, tetapi seseorang itu bila dia datangkan di atas dunia ini, dan dia ini masuk dalam kategori orang biasa, bukan orang yang telah mencapai tahap kerohanian yang tinggi. Waktu kita tak usah kira lah, dia melalui latihan-latihan kerohanian orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi orang biasa ni, dunia ni tempat asbab, benda kena usaha. Jadi bila kita ada atas dunia ini, maka usaha tu perlu ada. Bukan mana Allah Ta'ala dah tetap dah rezeki saya, tak payah tak payah kerja ke, tak payah cari ke, tak. Usaha juga. Cuma Nabi kata dalam usaha itu, usaha dia sederhana. Sebab apa? Allah Ta'ala dah permudahkan setiap orang untuk sampai pada rezeki dia. Jadi tak perlulah dia susah payah sangat, mikir pagi petang siang malam 24 jam mikir macam mana ni nak dapat ni. Jadi usaha dengan kadar yang sederhana, yang lain tu serah pada Allah Ta'ala.
Orang nak kena sungguh usaha sungguh-sungguh ni, hak tu bahagian akhirat ni. Hak kena bimbang. Kalau lapar di dunia ni, dia setakat dunia je. Sakit dekat dunia ni, sakit kat dunianya, miskin di dunia, setakat dunia, mati habis. Tapi selepas mati, kalau lapar, miskin, sakit, ni susah. Susah. Tak boleh dah nak patah balik. Minta balik nak hantar ke dunia. Minta juga Allah Ta'ala kata, cakap saja je. Beritahu pada Allah Ta'ala, farji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Minta pada Allah, wahai Allah, hantarlah aku balik ke dunia. Mudah-mudahan aku boleh buat amal saleh. Allah Ta'ala jawab apa? Kalla, tidak sekali-kali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Cakap tu cakap saja. Allah Ta'ala sindir kita balik. Tak boleh mari lah. Waktu susah. Jadi untuk akhirat ada apa, usaha lebih. Tapi untuk dunia ni Nabi kata, usahalah dengan kadar yang sederhana. Sebab apa? Dalam usaha itu kita ada sabar, dalam usaha itu kita ada tawakal. Ini semua sifat-sifat yang dituntut ada pada setiap orang yang beriman. Jadi setiap orang telah dipermudahkan untuk sampai kepada takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk dia. Itu sunnatullah yang Allah Ta'ala telah ciptakan, telah buat atas dunia ni. Nak dapat anak kena menikah, nak kenyang makan, nak hilang dahaga minum air. Semua tu benda kena buat. Walaupun Allah Ta'ala berkuasa untuk bagi kenyang tanpa makan pun, hilang dahaga tanpa minum air, dan Allah Ta'ala telah pun buat. Tapi kaedah umum atas dunia ni darul asbab. Maka kita ni sebagai orang biasa perlulah buat sedikit usaha. Tapi janganlah usaha kita itu menyebabkan kita terhalang daripada mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala, daripada kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab dunia ni dia sedap. Kita dapat banyak mana pun tak puas. Satu orang dia boleh RM1, dia nak RM2. Boleh sepinggan nasi, dia nak 2. Tak cukup. Walaupun yang kedua tu makan tak habis. Itu sifat manusia. Nabi sebut, manusia ni memang dia tidak akan puas. Kalau dia ada segunung emas, dia nak gunung yang kedua. Tanyalah siapa pun, dia mesti akan mari dalam hati tu. Dia dapat sesuatu, dia kata molek juga kalau dapat lagi. Ada kereta, dia kata boleh dapat besar sikit. Masya Allah. Itu sifat manusia. Dia memang tak akan puas. Tapi semua tu Allah Ta'ala dah tetap dah. Banyak mana, apa, bila, semua dah tetap dah. Tinggalnya kita nak usaha sedikit. Yang lebih penting ialah bagaimana kita nak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sempurnakan perintah-perintah Allah sehingga Allah Ta'ala suka dengan kita. Bila Allah Ta'ala suka dengan kita, redha dengan kita, dunia pun kita selamat, akhirat lebih-lebih lagi selamat. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala
beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.